Okay, so Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Salam 6 Ramadan rasanya kan. So, hari ni Zara macam rasa nak share something kan kepada kata followers semua. Hai Kak Alin. Apa khabar? Siapa lagi yang menonton Zara ni Okay, Zara macam tadi masa gosok gigi, mandi, Zara macam nak share kan, which is journey Zara kan bermula dengan zero kan 9 tahun yang lepas sehingga kata hari ni. Hai Eva daripada Ganu. Hai Kak Asniza Azri. Alright, so kan mungkin kan statement yang Zara tulis dekat orang kata apa, as a tajuk tu is like macam sentap kan, kau memang dilahirkan miskin. Bukan Zara nak tujukan kepada sesiapa, itu actually kepada diri Zara sendiri kan. Dan kan apa yang Zara nak katakan, statement ni kan selalu bermain dekat fikiran Zara since dari Zara kecil. Kan. Okay, sebelum tu kan Zara memang sangat minta kerjasama daripada anda. Mungkin anda boleh share this video antara kata sedekah juga kan, sedekah untuk kata mungkin as a sharing kepada kata kawan-kawan anda kan, as a sharing kepada kata maybe yang nak berniaga ataupun ada satu persen sama dengan Zara. Kau memang dilahirkan untuk jadi miskin. Bukan untuk anda statement ni yang untuk diri Zara sendiri dulu. Kan. Siapa yang hari ni ada satu perasaan sama macam Zara. Kan. Nak cerita ni macam mana nak mula Zara ni dilahirkan daripada keluarga yang biasa-biasa. Arwah ayah kerja kampung kan, hanya kata tanam sayur, lepas tu jual kacang panjang, jual jagung, apa lagi lepas tu bawa ke market Sarawan Renam. Mak pula ialah housewife. Kan, hi, good morning. Kan, mak tak kerja. Jadi kita memang nampak daripada kecil arwah ayah ni sangat struggle besarkan kami 6 orang adik-beradik. Kan, mak dengan ayah bukanlah kata sekolah pandai pun, sekolah tinggi, semua sekolah biasa-biasa. Mak Zara buta huruf, tak sekolah. Kan, tapi cakap mengira. Arwah ayah pula sekolah mungkin darjah 2-3 lah kalau kata level dululah. Jadinya bila Zara ni daripada kecil start tengok, yalah kita walaupun kecil kita macam selalu duduk question kan, selalu macam compare kan, sebab Zara punya sepupu-sepapat alhamdulillah ada yang macam lebih senang kan, saudara mara ada yang senang, tapi kami ni dah lah duduk kampung tapi keluarga yang biasa-biasa kan, keluarga miskin kan, sederhana lah dari semua aspek. Jadinya kan kalau kata pergi sekolah tu sebab ayah tak ada kereta kan, arwah tak ada kereta, jadi kan selalu tanya kan, ya kenapa tak ada kereta, kalau kata hujan tu duk basah habis ni baju sekolah, kasut sekolah basah ni kan. Lepas tu kan sampai je sekolah kadang-kadang sampai ikat plastik tau kasut kan. Lepas tu kalau naik satu motor tu sampai dengan ada abang, ada adik kan pergi ke sekolah. Jadi kan Zara dah dimomokkan tau macam mungkin keluarga kita biasa kot, miskin je kan, memang dah dilahirkan orang kata miskin macam ni. Jadi kan selalu question kat diri kan, aku tak kaya macam orang lain kot. Tengok kawan-kawan kan syoknya pergi sekolah ada kereta, tak kena hujan, tak berpanas, tapi kita kadang-kadang kena naik basikal kan. Kalau kata basikal pancit kadang-kadang kalau kata tu ayah hantar kan. Jadi kan Zara selalu banyak konflik kat diri sendiri kan. Dan Zara ni bukan orang pandai, bukan budak pandai yang kata kalau kata masuk kelas boleh dapat nombor 1, tak. Zara ni kena berusaha lebih. Kalau Zara nak dapat nombor 1 ke, nak belajar dapat macam A ke, even struggle B pun kena struggle tak macam orang lain, 3 kali ganda struggle kan. Zara ni hidup daripada kata dari dulu serba-serbi kekurangan. Tak macam kawan-kawan, tak macam saudara mara. Dan kan tahu tak, setiap kali raya memang kami tak ada baju raya yang sangat sempurna. Kadang-kadang baju raya tu mungkin sepupu-sepapat bagi ataupun saudara mara, memang hidup yang sangat biasa-biasa kan. Kalau kata zakat tu antara kata keluarga yang memang kita orang kena panjat tangga pusat zakat tu untuk dapatkan asnaf bantuan. Itulah Zara dulu. Kan, nak bagi tahu sangat-sangat hidup biasa. Jadi kan, jadi apa yang berlaku
Kan selalu cakap dengan mak kan, itulah mak, kenapa kita tak macam orang lain, ke orang lain macam senang je. Mak selalu cakap macam ni, tak apa kan, biar kamu jadi kaya kan, nanti dah kaya bantu mak beli rumah besar kan, kereta besar, biar kamu kan. Mak Zara macam itulah kan. Dan in happen daripada kecil Zara start tanam, okey aku kena kerja, kena belajar pandai-pandai, kerja bagus-bagus kan, supaya ada duit kan mak ayah kita kan selalu momokkan kita macam tu, belajarlah pandai-pandai, nanti kan boleh kerja bagus, banyak duit, betul tak? Kerja kerajaan kan. So kan apa berlaku daripada sekolah rendah, sekolah menengah, Zara I'm not the student yang top student. Zara bukan student yang popular, Zara bukan student yang terbaik kan. Kalau kata periksa UPSR pun gagal, dapat 1 A je, yang lain tu gagal. Nak bagi tahu Zara ni student biasa. Lepas tu masuk ke sekolah menengah, sekolah agama Ma'had Batu 40 pun student biasa sampai satu tahap kan, tingkatan 3 masa tu. Kan tingkatan 3 Zara start sedar. Baru sedar kan 3, umur 19 tahun start sedar kan. Masa tu kawan-kawan baik semua dah start macam, oh dia dah pindah kelas lebih apa kan. Kalau tingkatan 4 tu kan kita ada perbezaan kelas kan, kelas ekonomi, kelas account, kelas budak pandai, kelas biasa-biasa, sastra dengan sains kan. Dan masa tu kawan-kawan Zara masa form 3 tu, okey dah start macam kita orang dah start berpisah. Masa tu dah start timbul perasaan macam, kau tahu tak, kau ni tak apa nak pandai tau Zara. Macam tu kan. Kawan-kawan lain semua dah masuk kelas sains. Zara ialah budak account. Bukan nak kata budak account tak bagus I'm the one antara kata student account. Zara ni budak account, budak sastra, budak perdagangan. Sebab Zara tak celik nak belajar budak sains. Sains Zara tak pandai. Kimia, fizik Zara macam masuk juga first tu. Lepas tu aku blur. Macam tak boleh lah aku masuk kelas account je. So kan sampai tingkatan 4 tu Zara baru start. Kan tahu tak kenapa masa tu Zara mungkin kita dah matang banyak kot kan. Insiden ni berlaku macam ni tau. Masa tu kita ada bila sekolah agama tingkatan 4 tu ada periksa SMA. Macam exam SPM lah, tapi ini untuk tingkatan 4. Tingkatan 4 ni kalau budak sekolah agama dia orang ada exam. Masa tu insiden tu lah baru Zara start macam okay, turning point. Why aku kena jadi pandai ni. Nak jadikan cerita, masa tu Zara nak pergi exam kan. Nak pergi exam, masa arwah hantar Zara pergi sekolah tu, tiba-tiba motor ayah Zara rosak. Kan tak tahulah tak ingat pancit ke sebab macam something rosak tu lah. Jadi masa tu kan baru rasa macam ya Allah, miskinnya kami kan, waktu tengah hari terik panas tu kan, kami anak beranak menonton motor tu tau. Kan bawa motor tu tapi tak ada siapa yang berhenti. Masa tu tahu tak, punyalah kata ya Allah macam ni ke, macam ya Allah apa ujiannya macam tahu tak, kami menonton motor tu kan sampai ayah kata jom jalan. Sebab masa tu masa motor rosak tu nak ke sekolah tu, Zara rasa adalah juga dekat 3 ke 4 km yang kalau berjalan tu berpeluh juga ketika akulah berjalan. Kan berjalan menonton kan. Lepas tu kan Zara tak fikir, oh ya Allah macam ni memang aku kena pandai-pandai. Kan tengok kesian ayah aku kan adalah menonton motor hantar aku pula. Tapi dia tak pernah mengeluh pun. Kan arwah tak pernah mengeluh pun, tapi dia hantar juga. Kan lepas tu kan dia cakap, nanti dah besar beli kereta tau. Kan jangan jadi macam ayah. Ayah ni tak pandai. Ayah Zara selalu question benda tu. Bukan question, selalu cakap macam tu. Jadi kan dia macam dipasak tau, macam ya Allah sedihnya kan, macam kan dan tak ada orang berhenti masa tu. Macam ulang alik kita orang sampai sekolah, sampai Zara cakap tak apalah ayah balik je lah, kita pergi sekolah tak apa. Ayah punya risau dihantar juga. Kan tahu tak, sampai sekolah tu Zara menangis meraung kan, punya sedih. Sedih apa tau, sedih jadi orang miskin. Sebab bila miskin ni betul orang tak pandang kan, macam pandang sebelah mata. Kalau kata nak tolong tu macam tak nampak lah punya hidup macam jijiknya lah jadi orang miskin. Dan Zara tak minta macam tu. Dan Zara sangat percaya yang menonton pun tak pernah minta untuk jadi miskin, betul tak? Jadi apa berlaku kan, Zara macam okay, aku kena macam Zara cakap, okey aku kena jadi orang pandai, jadi orang kaya. Betul tak? Sebab rasa tau hidup miskin ni, yelah tak ada kereta. Ayah pula tau tak kerja, macam kerja hari tau. Kalau ada
Kalau ada hasil, dapatlah duit. Dan benda tu macam untuk tanggung kami family tau. 6 orang adik-beradik. Jadinya macam, okay, masa form 4 tu lah, sampai sekolah, Zara cakap, okay, aku kena pandai tau. Aku kena jadi orang kaya. Dan Zara cakap, okay, it's not macam salah mak ayah aku tau. Kalau katalah kehidupan macam tu, diorang pun tak pernah nak minta. Tapi aku sebagai anak yang patut macam, it's the time untuk aku balas jasa mak ayah. Dan mungkin aku boleh jadi mak ayah yang macam mana, yang terbaik untuk bakal anak-anak aku. Masa tu lah kan, masa tu lah macam Zara start struggle. Dan sama juga, dan nak start struggle tu kan start compare juga. Ya Allah, kenapa kawan-kawan aku ni macam senang tau. Macam tak payah nak belajar bersungguh tau. Macam masuk kelas, exam dapat nombor 1. Zara kalau kata nak dapat nombor 1 tu, ataupun the best result tu, macam kena bangun pagi, kena study lebih daripada orang biasa. Sebab Zara bukan ditakdirkan budak pandai. Zara ni jadi macam ni sebab rajin. Zara cakap terus terang, Zara jadi macam ni sebab rajin tau. Kena usaha 3 kali ganda lah. Jadi Alhamdulillah sebabkan struggle tu, dan mungkin memang cakap terus terang, kejayaan Zara ni sebab salah satunya doa mak lah. Jadi mak ni macam kan dia nampak lah kita ni anak sulung perempuan kan, degil pula tu. Jadi dia macam boleh, kamu boleh. Jadi sampai ke tempat tu dia ada macam sinar baru. Zara jadi macam budak antara yang pandai. Pandai sebab belajar gila-gila. Kan masa tu kan exam SMA tu Zara dapat apa Jaik Jidan Jaik Jidan ke Mumtaz? Jaik Jidan ke Mumtaz tak ingat. Tapi macam terror lah bahasa Arab semua kan. Lepas tu Zara masuk SPM, Zara dapat 5A. Kan pandai jugalah tu, walaupun tak dapat. Sebab Zara punya SPM 13 subjek, tapi Zara dapat 5A. Okay, lepas tu bila dah pandai, sekali lagi again Zara diuji, Zara tak dapat masuk universiti. Sedihnya ya Rabbi, kan kita dah struggle ni kan. Memang nampak muka mak ayah macam, sebab macam mungkin harapan lah kot kan, macam kan mungkin mak ayah rasa macam ni, kalau masuk universiti nanti kerja bagus kan, boleh tolong dia orang. Tapi pun tak boleh juga. Zara tak dapat masuk, tak dapat masuk universiti. Kan tak dapat masuk universiti. Pujuk diri, pergilah masuk STPM. Kan dekat Sarawak Benam tu, Sekolah Menengah Ungku Aziz. Kan antara sekolah yang Zara sangat suka, favourite juga. Okay, dan masa tu Zara memang 100% totally Zara percaya macam ni je. Kan kalau kau nak berubah, diri kau yang kena usaha keras. Tak ada orang lain yang boleh bantu. Kan tak ada sesiapa boleh bantu kau, diri kau juga. Kau nak kaya ke, kau nak pandai ke, kau nak berjaya ke, diri kau. Not everyone. Everyone tu mungkin persen dia 5% je. 95% tu datang daripada diri sendiri. Masa tu I believe kalau I kerja keras, I work hard, memang aku akan dapat result tu. So masa tu Zara start struggle, dan Zara dapat pointer 3.92 pointer STPM kelas. Kan Zara dapat almost 4 flat. Kan subjek-subjek tu dah Alhamdulillah, rezeki sabar, rezeki mungkin tak putus asa, doa mak ngayah kan. Zara dapatlah masuk universiti. Kan dapat masuk UPSI, Universiti Pendidikan Sultan Idris. Kan menjadi seorang cikgu sejarah graduate. Kan cikgu sejarah. Dan kan bila kata dah masuk UPSI tu, Alhamdulillah after 4 years graduate, Zara bekerja di sekolah menengah Bangan Terap Sungai Besar. Kan sebagai kata cikgu sejarah. Kan, dan Alhamdulillah itu antara kata cita-cita daripada kecil nak jadi cikgu. Zara suka mengajar. Bukan suka mengajar, Zara suka bergaya. Zara ni daripada kecil memang suka bergaya. Kau sukalah bergaya melaram. Jadi kan Zara rasa seorang cikgu tu ialah the best for me, because cikgu kan boleh bergaya kat sekolah. Itu aku dulu. Jadi kan bila dah mengajar, dah bekerja kan, I love teaching. I love so much. Zara suka sangat. Zara suka. Zara tak ada isu dengan student. Zara tak ada isu. Zara suka mengajar. I love mengajar. Cuma bila dalam get involved bekerja dan sebagainya, itu adalah option Zara. Kan once again Zara diuji sekali lagi bila melihat masa tu arwah ayah start sakit dan disahkan kanser stage 4 hati lah, hati stage 4. Okey, macam mana ramai juga yang tanya Zara kan, my anak didik,
Pro 2J Zara, student Zara tanya, macam mana CDM Zara boleh get involved dalam business? Kan, ni nak bagi tahu. Zara bukanlah kata orang yang pandai berniaga, Zara bukanlah kata orang yang dilahirkan ada bakat, Zara bukanlah gifted berniaga, Zara bukanlah ada confident diri, Zara bukanlah ada pengalaman. Cuma masa dekat universiti Zara pernah get involved satu business, nama dia business Allah. Tahu tak yang produk Lemberger tu, yang pewangi tu, dan memang Zara invest dekat 36,000 dan aku pinjam duit orang. Zara pinjam duit ayah, Zara pinjam duit dekan, Zara pinjam duit orang-orang, macam meminta, mengemis lah, punyalah nak memodalkan bisnes. Sebab I believe bisnes tak ada produk tanpa produk, nak berniaga tak ada produk, itu bukan bisnes. Kan? Cuma bisnes tak jadi. I tell you tak jadi pun. Dan aku kena bayar hutang. Masa tu Zara student lagi. Nak bagi tahu, Zara dah start pasak kat diri, kan, berniagalah memang untuk kata jadi kaya, lebih senang. Itu yang Zara believe. Kan, Zara bukan kata sebab yelah, berniaga tu sunnah Rasulullah SAW, kan. Berniaga pula 9/10 punca rezeki adalah berniaga. Jadi why not kau tak nak berniaga? Kan, masa tu Zara dah start pupuk. Walaupun tak minat. I tell you, I tak minat. Tak minat langsung berniaga. Tak suka. Tak suka nak tipu orang. Tak suka nak promote. Tak suka nak macam beli kat beli. Tak suka. Tapi I have to. Zara terpaksa buat. Because desakan ekonomi. Kan masa kat universiti tu kan, kalau kata my friend lah tengok kan, baby Ira kan, ya Allah, kami ni setiap kali kalau kata konvo-konvo kami akan jual. Berniaga tudung, berniaga collagen, berniaga brush, tak nenas, kami akan jual. Kan, berniaga untuk dapatkan duit. Apa aja aku tak buat masa dekat universiti. Kan, Lemberger tahu so tahu dekat KLC, dekat pavilion dia punya office tu, kalau ingat. Kan, Menara LA apa dah. Kan. So, bila dah kerja, ni dah kerja lah kan. Okay, Alhamdulillah gaji Zara starting ialah 1,900 lebih. Kan, dan Zara ialah cikgu bujang, dan masa tu ialah I'm salah seorang asrama tu apa kita panggil? Apa yang kita panggil? Warden asrama. Kan, warden asrama. So dapatlah allowance tu kan. Cuma masa tu Zara tak tahulah, dia ada satu perasaan, bukan tak bersyukur. Jangan salah faham, bukan tak bersyukur, tapi Zara kata macam ni. Alamak, sebab Zara tak macam orang lain. Kan, mungkin yang tengok ni ada datang daripada keluarga yang sangat senang. So mungkin tak boleh, mungkin kalau kata tak bagi mak ayah pun okey. Kan, pada Zara tak boleh. Zara ni macam kalau beban ni macam kat bahu tau. Kan, walaupun abang-abang Zara Alhamdulillah semua sangat perfect dan bagi pada mak ayah Zara duit, tapi Zara ni rasa sangat bertanggungjawab. Macam tak boleh lah, akulah kena bagi lebih sebab mak aku ni sampai bergolok gadai nak sekolahkan aku kat universiti. Kan, berhabis duit nak sekolahkan kat universiti. Takkanlah bila dah kerja sebagai cikgu, aku nak bagi mak aku 200 je. Tapi itulah hakikatnya Zara. Sebab gaji Zara masa tu DC41. Tahu DC41 kan baru berapa, betul tak? Jadi masa tu kan, tapi still happy what? Because I tak ada rumah, I duduk dengan mak ayah, pakai kereta Viva baru 400.5. Masa tu kan, PTN memang tak bayar. Pura-pura tak bayar, buat tak tahu. Lepas tu, okey lah, betul tak? Macam, okey lah kot gaji 1,900. Masa tu dapat 2,300 lah termasuk allowance. Tapi, dia still rasa macam, okey, aku tak boleh nak saving. Dia tak ada macam portion saving tu, tak ada. Lepas tu kan, boleh bagi mak ayah, Alhamdulillah masa tu boleh bagi mak 200, arwah 200. Tapi kan dia still ada satu question, Zara, kau kata kau nak kaya, kau kata kau nak ubah orang kata kepompong miskin tu jadi lebih senang. Masa tu bukan nak jadi kaya sangat tau, nak hidup lebih selesa. Alhamdulillah hidup selesa, tapi nak more selesa. Sebab Zara tengok mak kan, kalau kata raya biasa-biasa, kita tahu kita anak kan, kita tahu kadang-kadang macam ayah macam dekat jiran kita orang yang agak jauh, masa tu ada toki Cina nama dia toki Apai pun, kadang-kadang arwah pinjam dekat toki Apai tu duit kan, untuk kata waktu hari raya nak beli ayam. You know, kita tahulah sebagai anak kan betapa struggle-nya mak ayah kita masa tu. Dan masa tu okay, Zara start macam thinking tau, 2-3 bulan tu start, masa tu dah dapat gaji, macam takkanlah aku nak live macam ni which is macam dapat gaji and then aku tak saving kan. Tapi masa tu pujuk diri, okey lah, kawan-kawan pun lebih kurang macam tu. Masa tu Zara kan, nanti buatlah loan kan, buat loan adalah duit. Ya Allah, Zara punya skeptical mind macam tu. Masa tu lizard mind, minda biawak tu terlalu kuat.
Tapi kan apa yang mendorong Zara get involved dalam kata bisnes Haji Dahai marketing ni, dan alhamdulillah dah hampir 9 tahun berniaga yang sama, company yang sama, kumpulan yang sama. Kan Zara sangat setia dengan bisnes ni, dan insyaAllah kan dulu kini dah selamanya, insyaAllah kan. So bila kata dah orang kata bekerja tu, at the point kenapa Zara get involved business, kan 2-3 bulan sebelum tu Zara start macam berfikir tau, macam kita minta mohon pada Allah masa tu macam kalau kata buat bisnes okey juga kan, tapi kan Allah hadirkanlah aku bisnes yang ada mentor. Sebab Zara dah pernah gagal bisnes land berja tu kan, dan memang dah serit gila lah, keluarkan modal barang bawah katil. Land berja, siapa nak beli land berja tu? Kau cakap kat aku kan pewangi tu harga 1,000 lebih, kau bagi tu aku, tak ada siapa nak beli. Hai Mami. Jadi masa tu Zara kata tak boleh, aku memang kena do something kan, tapi mesti nak ada bisnes yang ada mentor, because Zara tak tahu berniaga. Tahu tak, Zara ni kan orang tengok Zara hari ni macam wah, she's very confident boleh bercakap. No, totally wrong. Zara boleh cakap benda yang merepek, tapi bila assembly sebagai cikgu kan, kalau cikgu kan hari Isnin ada assembly kan, Zara orang yang suka mengelak takkan bercakap dekat anak murid. Zara, kenapa Zara rasa rendah diri? Dia macam ni, tak confident because I rasa rendah diri. Kenapa rasa rendah diri? Zara rasa macam aku ni kan tak cantik, aku ni kan badan besar, gems kan, takkan lah. Macam Zara terlalu rendah diri. Because Zara punya figure ni kan dulu agak macam kan macam tu. So that Zara rasa macam okey, aku tak tahu macam nak cakap, aku tak boleh nak jual barang. Oh my god, kan dulu pun tersadai kan, macam perasaan malu tu pun ada, perasaan serik tu pun ada, macam-macam perasaan masa tu. Tapi ada satu insiden ni yang menyebabkan why. Okay, start sekarang. Kan nak jadikan cerita, masa tu kan sekolah dengan rumah tak agak jauh, dalam kata 20-25 minit lah kan. Masa tu Zara ni ialah ketua pengakap. Ketua pengakap, okey, ketua. Kan ialah cikgu baru, kan dia ada 15 jawatan kat sekolah. Jadi masa kat sekolah tu hari Rabu, Zara ni ialah ketua kan, dan mak Zara ni dia jarang call anak dia sebab dia ni buta huruf kan. Mak Zara ni dia tak akan mesej, dia tak pandai mesej. Selalunya kalau nak mesej kita kena voice, lepas tu adik-adik Zara lah akan bagi mak dengar kan. Kalau kata nak cakap tu kan sama ada call atau video call tu mak Zara. Mak Zara memang buta huruf kan, tapi Zara sangat bersyukur kan, sampai setiap hari kalau kata doakan mak aku macam tu, tapi dia memang nak kami adik-beradik semua jadi kan hasil didikan dia kan. Walaupun kami miskin dulu, tapi kan dia still struggle nak sekolahkan kami supaya kami ni celik supaya tak susah macam dia. Sebab dia tahu kalau anak pandai boleh kerja bagus boleh dapat duit banyak kan. Jadi kan mak ni macam kan jangan jadi macam mak ni buta huruf kan, jangan jadi macam mak, kamu ni kena belajar pandai. Jadi mak ni kan jadi mak ni punyalah kata jaga hati kan, struggle kat kita kan. Sebab tu kan masa kejadian tu kan mak call kan. Zara macam pelik, kenapa mak aku call? Mak aku ni jarang call, dan dia pun tahu setiap hari Rabu Zara akan balik pukul 6 petang. Sebab ni kan kita ada curriculum kan. Jadinya bila kata mak call tu kan Zara pelik, kenapa mak call? Dan masa Zara angkat tu kan suara mak Zara sangat-sangat macam nafas dia macam cepat laju tau, macam suara panik. Dia kata kamu balik pukul berapa? Zara pun cakap kenapa mak, balik petang lah, boleh tak kamu balik sekarang? Masa tu kan Zara macam kenapa ni ayah ni dah muntah-muntah ni dah macam dah nak pingsan dah. Ya Allah, masa tu Zara sebelah kanan pegang buku budak tau. Buku budak tu terlepas sebab macam okey, ayah aku sakit. Dan Zara tak fikir panjang, Zara terus grab kunci kereta Viva kat atas meja tu, drive kereta dengan satu perasaan. Masa tu ialah tengah bulan, 18 hari bulan. 18 hari bulan, kalau kata anda yang menonton is government servant, of course tahu sebab belum gaji. Betul? Kalau kata belum gaji, dalam wallet Zara masa tu ada RM20 je. Ada RM20 je. Ada RM20, dan Zara cakap macam ni, masa tu drive tau. Macam ya Allah kan, aku ni kena bawa ayah pergi hospital kerajaan je lah. Sebab kerajaan kan aku kan cikgu free. So kerajaan kan free. Jadi macam
Tapi kan Zara terfikir, ayah dah macam nak pengsan tau, muntah. Mak sampai cakap, ayah kamu ni muntah tahu tak? Kalau kata ni sampai segayung banyak ni, macam darah tak tahulah. Zara macam, apa ayah aku sakit macam kita pun tak tahu, kita pun panik. Lepas tu kan Zara cakap, dalam hati tengah drive ni, nak buat swasta ke kerajaan? Swasta aku tak cukup duit, aku ada RM20 je. Zara tak ada insurans, Zara tak ada saving, Zara tak ada duit dalam bank. Sebab dapat gaji habis. Itu Zara. Jangan tidur Zara. Lepas tu kan sampai je rumah, tak matikan enjin pun, Zara tengok ayah dah macam dah melepek tau. Zara cakap dengan mak kan, jomlah mak kita pergi hospital. Dan tahu tak, masa tu mak pula cakap macam ni, boleh tak kita pergi ke hospital, ke klinik Ready. Masa tu kat Sarawak satu klinik, klinik swasta lah. Tapi saya cakap macam ni, ya Allah, macam mana aku nak cakap dengan mak aku tak ada duit. Tak sampai hati nak cakap tau. Macam takkan nak cakap dengan mak kita tak ada duit. Tak, macam, ya Allah, uselessnya kau kan. Tapi kan macam Zara pujuk mak, tak apalah mak, kita pergi hospital je, hospital Sabak tu je. Sebab ada banyak orang kata apa, equipment kan, lagi moden. Tapi mak cakap macam ni, kan dah pergi dah minggu lepas kan, doktor cakap tak ada apa-apa, pergi swasta lah. Ya Allah, Zara kan, tahu tak perasaan yang bermain kat dalam hati ni kan. Takkanlah aku nak tipu mak aku, takkanlah aku nak cakap aku tak ada duit. Tapi Zara cakap je dengan mak, tak apa mak, kita pergi hospital Sabak. Sampai di hospital Sabak kan, hospital Sabak Bendam ni ialah hospital masa tu agak baru, so equipment kurang kan, kaki tangan pun masa tu macam mungkin tak ramai sangat. Dan bila sampai tu Zara terpaksa tunggu queue kan, sebab ward macam masa tu agak penuh. Cuma nak dapatkan wheelchair tu pun Zara kena tunggu 5 minit. Punyalah ramai. Dan masa sampai je ayah, sampai ke tu, doktor terus kata, terus kejap ambil detail semua tu kan. Zara cakap dalam hati kan, okey, aku memang kena jadi kaya. Cukup-cukup lah Zara kan. Takkanlah masa kecil kau miskin, takkanlah pengakhiran mak ayah kau dan kau pun hidup kau biasa-biasa juga. Kan takkanlah nanti one day kau ada anak kau akan blame. Bukan blame lah, macam oh mak ayah aku pun biasa-biasa. Masa tu lah, the point is, masa turning point tu lah, masa macam okay, aku memang kena jadi kaya dan aku kena buat bisnes. Dalam kepala otak Zara tak fikir banyak, aku kena buat bisnes kan. Memang orang lain tak payah buat bisnes sebab mungkin dia ditakdirkan kaya, ataupun dapat suami kaya, ataupun memang okey je kehidupan. Tapi aku tak boleh. Aku memang hidup mungkin dilahirkan kan, tanggungjawab tu pada Zara kot. Kan masa tengok ayah tu kan, doktor start macam bawakan dia ke ward, ke bilik kan. Dan masa tu dah start check up everything kan. Zara cakap kan, okey, aku tak boleh lah, aku tak boleh tengok ayah aku macam ni kan, kesian kan. Dan sampai masa tu memang ayah warded sehari. Dan masa warded tu Zara tanya balik doktor tu kan, what happened dengan ayah Zara. Ayah dia kata tak ada apa-apa. Masa tu kata no, masih ada something ni. Tapi sebab kan maybe kecanggihan ke kecekapan hospital ke kan, Zara cakap okay, tak boleh lah, aku kena pergi swasta. Tapi swasta perlukan money, betul tak? Kena duit kan. Dan masa tu doktor kata okay, macam ni lah puan. Dia kata memang kena bawa ayah refer kepada hospital Teluk Intan, ke sana pula yang lebih besar. Tapi I tell you kan, since that Zara cakap tak boleh. Aku tak boleh hidup biasa macam ni. Aku tak boleh tak ada duit. Takkanlah nak rasa di hidup kan, orang kata apa, dia macam shift tau. Dapat gaji, habis gaji kan, tak ada saving kan. Adakah ini kehidupan yang aku nak? Masa tu kan Zara start macam dalam fikiran ni kan, macam-macam fikir kan. Masa tengok ayah kan terlantar macam tu kan, cucuk-cucuk maksud ni, ini tak boleh lah, macam terlalu sedih. Masa tu lah okay, aku kena buat bisnes. Dan nak jadikan cerita, betul betul sangat. Dan kadang-kadang kehidupan kita ni bukan disebabkan kebetulan. Kita jumpa orang ni bukan sebab kebetulan. Kita jadi cikgu bukan sebab kebetulan. Kehidupan kita macam ni bukan sebab kebetulan. Itulah yang kita minta. Mungkin doa kita, mungkin kata-kata kita, mungkin fikiran kita, mungkin mind kita. Dan Allah bagi ikut sangkaan dia, ikut sangkaan kita. So that kan, masa 3-4 hari tu kan, masa ayah masa dekat ward kan, tengok mak sedih kan, sebab mak dengan ayah ni sangat rapat. Dua-dua ni, kalau macam mana korang tengok Zara, seorang happy go lucky, suka gelak, suka mencarut, suka ni, itulah mak ayah Zara. Diorang sangat bonding tau, sangat suka bergurau, sangat suka gelak. Jadi bila ayah start sakit, mak start macam sedih, mak start macam tak happy.
mak start macam kita nampak mak tu macam lain. Dan masa tu nampak air muka mak kan, dia tak cakap banyak, dia kata macam dia tolonglah kan, kalau kamu ada duit pergilah hantar ayah pergi hospital yang lebih baik kan. Dia nak cakap macam tu tapi dia tak tercakap kan. Dan dia pun rasa mungkin dalam adik-beradik Zara lah gaji besar sebab cikgu. Abang-abang seorang kerja bomba, seorang penguatkuasa. Tapi dia kata mungkin abang-abang tu sebab dah ada komitmen, dah kahwin, jadi Zara lah, dia kata tolonglah. Semua macam bergantung pada Zara. Tapi kalau Zara boleh cakap dengan mak, sebenarnya gaji cikgu ni biasa je. Kalau boleh Zara nak cakap macam tu, mak tahu tak, gaji cikgu ni biasa. Nak cakap tapi kan takkanlah kau nak cakap, punyalah kering hati kau tu. Okay, at the point Zara duk fikir setiap malam kan, dan selalu macam berzikir, ya Allah kan bagilah aku peluang bisnes, ya Allah tunjukkan aku bisnes yang aku boleh bantu mak ayahku. Tunjuklah satu bisnes ni, semoga kata platform ni aku boleh sempat balas jasa mak ayahku sebelum mereka tutup mata. Kan bagilah aku satu bisnes kan yang boleh kan aku bantu adik-beradik aku boleh lari daripada kepompong hidup biasa-biasa ni kan, aku boleh bagi mak ayah aku kesenangan walaupun sedikit kan. Semoga asbab berniaga ni aku boleh bantu mereka sikit kan. Sebab Mak Zara ni daripada dulu hidup dia sangat biasa kan, tak pernah pergi berjalan sebab tak ada kereta. Kami tak ada kereta, kami tak boleh pergi berjalan jauh kan. Kalau kata hari raya pakai biasa-biasa, kalau kata makan pun hidup macam bercatu kan. Kan sangat biasa. Jadi Zara rasa mungkin Allah bagi bisnes tu untuk mak ayah sebenarnya hari ni. Kejayaan Zara of course daripada doa mak ayah Zara. Dan Zara rasa macam ni, rezeki mak ayah Zara hari ni dapat sebenarnya melalui Zara. Allah bagi tu antara daripada Zara untuk mereka. Dan mungkin asbab tu pahala ni lah insya-Allah kan, ala tiket atau platform untuk Zara ke akhirat kelak insya-Allah kan. So bila kata start business kan, start berniaga tu kan dalam kata keadaan sangat tak sengaja, dan Zara tak bersedia pun. Zara cakap terus terang, aku tak bersedia pun nak berniaga. Tak bersedia macam. Tapi masa tu kita dah start fikir tau. Kan bestnya kalau ada kata side income, best lah kalau kata ada extra sikit. Zara tak nak banyak, Zara nak 500 je. Kenapa 500? Masa tu ialah costing. Kalau nak kata nak ulang alik hantar ayah pergi ke hospital Intan, masa tu costing tu je. Zara tak nak kaya. Zara tak nak kaya pun. Zara macam dapat extra 500 pun okey masa tu. Supaya 500 tu costing Teluk Intan, dan Zara boleh saving 200. Sebab Zara tak ada saving pun masa tu. Cakap terus terang, Zara tak ada saving. Kan. Lepas tu kan 3-4 hari lepas tu ada seorang sahabat, dan Zara still orang kata Zara thankful pada dia lah nama dia Iza binti Khalid. Kan antara orang insan yang sebenarnya yang membuka peluang bisnes daripada Zara. Dan Zara selalu doakan dia hingga kata hari ni kan, asbab beliau buka peluang ni, inilah hari ni Zara kan rezeki dapat kan, orang kata boleh buat macam-macam. Semoga kata kan kebaikan yang Zara buat ni pahalanya berterusan kepada dia juga. Sebab insan ni lah yang bagi Zara merasa rumah lebih selesa hari ni, kereta lebih selesa, ada extra income, boleh bagi mak lebih sikit kan. Insan ni lah yang buka peluang ni. So masa tu si Izzah ni cakap macam ni, jom nak try tak kan pakai produk, lepas tu opportunity this business lah. Masa tu I tell you kau ingat aku nak buat juga ke? Kau nampak tak? Ada tak perasaan kadang-kadang kita nak berubah tapi 90% tu say no. Ada tak? Itulah aku. Zara rasa macam ni. Bayangkan Izzah tu dia open, dia buka peluang tu, dia kata macam ni, jomlah kita grab because ini business genuine business. Kita ada produk, kita ada plan pemasaran, kita ada mentor, kita ada ni. Tapi masa tu kan Zara macam nak untung lah tu, tipulah. Ya Allah hati aku. Kau nampak tak? Biasalah kalau kita nak berubah, syaitan rajim tu kuat. Mungkin bapak syaitan tu ada kat aku kan. Dia kata apa? Tak payahlah, udah-udahlah tu kan. Kau kan dah pernah gagal, kau kan dah pernah buat tak jadi, tak payahlah nak berangan kan. Macam-macam 90% ni say no tau. 10% je aku nak berubah. Tapi kan Zara fikir macam ni je, kalau aku tak buat sekarang kan aku tak akan dapat kehidupan lebih selesa. Kalau aku tak buat sekarang, macam mana aku tahu risiko yang akan datang? Betul tak? Kalau aku tak buat sekarang, macam mana aku nak selesaikan masalah-masalah yang ada? Do something je lah Zara kan. At least kalau gagal pun kau ada barang. Zara pujuk diri sendiri masa tu. Buat je lah bisnes kan. Bukan bisnes kau tak ada produk. Bisnes ada produk tu sikit cepat kaya.
Kan sekarang ni bisnes kau ada produk, bisnes kau ada mentor kan. Kalau kau tak jadi pun Zara, kau ada produk, kau jual je balik-balik modal. Masa tu Zara pujuk diri sendiri. Dan masa tu Zara fikir apa kau nak takut? Kan ada mentor atas sekolah. Buat je lah. Kan Zara pejam mata walaupun dalam hati ni konflik tau. Nak buat ke tak nak buat? Nak buat ke tak nak buat? Dalam hati tu kan bestnya lah duit ni boleh bagi mak lebih kan, boleh kata bantu ayah bil hospital, kan boleh ubat-ubat dia kan. Masa tu lah bestnya lah kalau kata duit ni kan boleh bagi mak at least 500 dah. Masa tu kan Zara selalu berangan kan boleh bagi mak 1000. Masa tu Zara selalu berangan dah kerja nak bagi mak 1000, tapi nan hada aku bagi mak aku 200 je. Kan masa tu start berangan kan macam bestnya lah kan kalau boleh bagi adik. Masa tu adik-adik masih kecil lagi. Kan masa tu adik Zara Shikin tu sekolah, Kurik tu sekolah kan. Jadi of course lah bukan beban lah, tanggungjawab daripada Zara kan. Zara macam tak apalah biar aku tanggungjawab semuanya. Jadi bila kata nak buat keputusan tu, ya Allah getah tangan ni. Kau ingat aku berani ke? No, Zara tak berani. Zara tak confident. Ya Allah masa. Tapi nak, kau bayangkan konflik tu macam mana? Buatlah. Tapi kan 90% tu jangan buat. Ini menipu, ini skin cepat kaya. Nanti kau rugi, barang kau tak boleh jual. Lambakan barang-barang. Jangan tambah hutang. Ya Allah kau. Dan Zara cakap Zara modal. Zara buat loan, Zara keluarkan modal masa tu almost 30,000. Sebab kenapa Zara buat loan? Zara nak ambil barang Premium Beautiful. Kan yelah Zara fikir juga kau nak berniaga tak ada barang macam mana kan. Jadi Zara memang gunakan platform bank untuk keluarkan modal Zara. Kalau aku ada cash, aku guna cash je babe. Kan kalau mak ayah aku kaya, aku guna cash mak ayah aku je. Tapi sebab tak ada, Zara kata okey aku nak buat bisnes, aku kena keluarkan modal. Dan masa tu Zara memang apply loan. Tapi okey juga, bukan guna duit aku, guna duit bank. Guna je lah platform tu kan. Tapi lagi udahlah Zara, jangan tambah hutang loan bank rakyat kau pun dah cukup banyak. Macam-macam konflik kata. Tahu tak apa Zara buat? Kan aku bangun masa tu duduk meja nak sign up ni, nak buat borang ahli. Zara bangun, Zara hemput ni. Shut up. Aku jerit. Bukan aku jerit pada Izzah, aku jerit pada diri aku sendiri. Supaya ni yang biawak ni senyap. Shut up lah kau. Kalau aku tak buat aku miskin macam kau juga. Kau yang lahirkan miskin, aku kena berubah jadi kaya. Zara kata Kak Izzah jom. Zara terus apply loan. Walaupun hati aku masa tu berdebar-debar kan. Dan untuk mengatakan semua juga kan, mak Zara tak apa nak setuju Zara buat bisnes. Masa tu dia takut, dia kata apa, kenapa lah kamu nak buat bisnes kan, dulu buat tak jadi tu, barang 36,000 tu kat bawah katil. Kenapa lah kamu nak buat, kamu kan dah kerja cikgu, dah kaya kan, nanti kan tak cukup masa. Macam-macam lah Zara punya complicated-nya. Tapi apa Zara nak share, Zara still buat sebab Zara ada mentor. Zara ada beberapa orang mentor dan ada beberapa orang mentor dan alhamdulillah kan antara katanya ialah Coach Said lah kan. Dan apa yang sebenarnya Zara nak share kata kan, actually kalau aku nak cerita ni sampai buka tau. Taklah Zara nak cerita je kan, sebab kata Zara bertindak kan, buat kan, ambil risiko. Walaupun kita tahu ada risiko, it's okay. Zara try hard. Sebab apa Zara nak share kata yang mungkin menonton ni kan, orang kata setiap orang yang berjaya hari ni, ia bermula dengan kata tak ada apa-apa, biasa, yang kita rasa lebih kurang kita je. Kan Zara pun bermula mungkin dengar tadi kan, Zara hidup susah, orang miskin, bukan dianugerahkan gifted, ada talent tak, kan pun tak tahu berniaga. Tapi kan ada satu je, iaitu apa, kita ada keinginan untuk berubah. Betul tak? Kita ada keinginan. Kalau tak nak jadi kaya pun tak apa, at least kita ada keinginan berubah untuk apa, hidup yang lebih selesa. Tapi for me, alang-alang tak berniaga, biarlah jadi kaya raya. Kan alang-alang berniaga, biarlah hidup senang, kan dapat rumah besar, kereta besar, badan besar tu bonus, kan dapat saving, dapat tutup hutang, kan. Dan alhamdulillah Zara percaya satu perkara je kan, kalau kata kita nak dapatkan satu, kita kena berubah. Anjakan paradigma tu memang kena ada, memang kena facing risiko, memang kena facing rejection, memang kena facing kan proses tu untuk jadi siap.
Tapi I tell you kan, insyaAllah kan, sebab kesabaran, buat dan buat, memang jatuh berkali-kali dalam bisnes pun, tapi buat juga kan, jatuh bangun, kan inilah Zara 9 tahun, kan, daripada anak kan, anak orang kampung yang ayah arwah kerja kampung je kan, tanam sayur. Tapi kan alhamdulillah sebab berniaga ni kan, sebelum kata ayah pejam mata, Zara sempat orang kata sempat berbakti, tabur bakti pada dia, kan, lega sangat kan. Ayah merasalah Zara punya kereta Mercedes kan, rasalah dia naik, rasa juga dia dapat income sebab masa Zara dah berhenti, bukan berhenti, Zara tukar kerjaya sebagai kata bisnes ni, itu Zara cerita nanti nak ada satu part Zara cerita. Orang kata Zara memang tekad macam ni, kalau aku berhenti kerja, aku nak bagi gaji cikgu ni pada mak ayahku. Dan sempat juga Zara bagi dia 4 angka sebulan, kan, pada mereka berdua tu lah. Zara sempat banyaklah benda yang dia sempat rasa sebelum dia pejam mata. Even though masa dia meninggal tu pun Zara ada kat sisi dia, kan, sempat juga kita bagi the best, sempat alhamdulillah. Zara puas hati, cuma Zara tak sempat nak bawa dia pergi umrah je. Itu yang Zara terkilan sampai sekarang. Kalau kata doa tu macam, ya Allah, sedihnya macam ada duit tapi tak sempat nak bawa dia. Sebab tu kan, bila kata berlaku macam tu, Zara try nak bagi the best untuk mak sampai hari ni, kan. Sebab tu lah ada orang tanya Zara juga tau, macam kadang-kadang macam sedih jugalah kan, macam dia sesi air mata ke hari ni. Dia sedih apa tau, macam kadang-kadang sampai tu respond. Kadang-kadang dia macam ni tau, bila ada seseorang tu macam struggle dalam bisnes kan, dia macam ni kadang-kadang Zara sedih juga tau. Bila kita ada struggle dalam bisnes, kita tak tahu apa history dia ataupun apa dia punya drive untuk buat sesuatu tau. Bila Zara struggle bisnes kan, orang kutuk, orang kata macam dia ni kan macam tak nak balik kampung tengok mak dia, kan, kenduri tak nak datang, kan, balik mungkin sebulan sekali, ke sana ke sini kan, jumpa tim. Kau tahu tak yang aku ni sangat struggle sebenarnya untuk dia juga, kan. Kadang-kadang kan, sebab tu kita jangan cepat judge orang tau, kan. Oh, dia ni kan tinggalkan anak dia pergi bisnes, dia keluar tinggalkan suami dia. Kau tahu tak betapa dia ada satu struggle sebenarnya nak bagi yang terbaik untuk family dia. Betul tak? Dia ada satu struggle, dia macam, aku keluar ni nak bagi sesuatu nasi untuk anak aku mungkin, ataupun aku keluar rumah ni kat outstation 3-4 hari, sebenarnya aku nak tutup hutang ataupun aku nak bagi the best untuk mak ayahku. Faham tak? That's why kita jangan cepat judge orang berniaga tau, kan. Sedih juga tau, macam sedih, macam kan, laki bini je macam kan, orang kata saya orang judge saya ni mata duitan, orang judge saya ni macam pentingkan diri, tak jumpa kawan, tak jumpa family. Tapi kita ada satu drive sebenarnya kan. Kehidupan Zara sangat beza dengan orang lain, kan. Kehidupan kita sangat beza kan. Betul, kehidupan Zara beza kan. Sebab Zara rasa macam akulah yang memang kena, orang kata apa, tanggungjawab pada mak ayah. Even though alhamdulillah lepas kata arwah tak ada, Zara macam willingly ambil ke tanggungjawab. Tak apa, aku yang akan tanggung adik-adik, aku yang akan tanggung mak 100% kan. Walaupun abang-abang tanggung je, sebab tak apalah, ini saham akhirat aku kan, kan. Cuma yang penting apa tahu berniaga ni, kita kena hati kering, kita kena kuat kot apa yang kita nak, kita kena jelas kot apa yang kita nak. Sebab tu kenapa Zara masih setia dalam 9 tahun ni, ada lagi reason yang Zara tak bagi pada mak Zara. Ada lagi lah impian yang Zara macam kan, kita dah alhamdulillah satu wish Zara dah settle lah pada mak. Dah bawa mak pergi umrah, dah bawa orang tua tu berjalan ke London, Paris, kan. Ada lagi lah part of yang macam kalau kata doa tu kan, ya Allah Tuhanku, kuatkanlah aku, bagilah aku kudrat kesihatan yang baik kan, keizinan untuk aku masih nak berbakti pada mak aku, yang masih kata itu je lah salah satunya keramat hidup aku yang ada. Untuk kata, orang kata apa, sebelum dia pejam mata tu Zara dah puas hati dah 100%, kan. Sebab tu kenapa
I'm still here dan masih buat business. Zara masih ada reason. Sama juga macam anda kan. Kalau lah kata masih belum, orang kata apa? Achieve lagi kan. Mungkin baru nak bermula ke, ataupun orang kata apa? Masih belum achieve lagi kan. Teruskan je. Teruskan sampai siap. Kan. Orang nak kata apa tu hak dia. Orang nak cakap apa tu hak dia. Yang penting kan kita tahu apa kita buat, kan, untuk mungkin mak ayah, mungkin untuk anak-anak kita kan, mungkin kata untuk family kita. So go ahead. Teruskan sampai siap. Sebab dalam hidup tak boleh nak puaskan hati semua orang. Yang penting kan kita yang puaskan hati, kan, untuk orang tersayang. Betul? Kan, setuju tak? Kan, yes, hati kering tahan telinga. Kan, macam tak, biarlah lantaklah, kan, persetankanlah, macam tu. Kan, yang penting kan the moment yang best apa tahu, tengok mak kita happy. Kan, bila kata bukan pasal duit tau sekarang ni, pasal dia kan sampai tahap sekarang bukan pasal isu kita banyak duit tau. Isu dia duit tu kau salurkan macam mana pada orang tersayang. Itu yang Zara rasa sekarang hari ni. Sebab Zara tak ada anak kan. Ada duit banyak apa, macam kita tak ada anak duduk 3 tingkat. Tapi kan best apa kan? Okay, duit ni kita boleh bagi ni, kita boleh happykan mak kan, adik-beradik. Macam-macam, alhamdulillah, insyaAllah, kan. So tu je lah konsep aku hari ni. Bukan Zara sebenarnya, aku pun tak tahu kenapa slot ni nangis. Sebenarnya Zara nak share journey Zara je kan. Tapi mungkin juga cerita ni ialah antara kata inspiration, ataupun panduan kepada anda, supaya katakan sama tak kita, jadi kita sama. Malah Zara lagi dahsyat kot. Sebenarnya kalau Zara nak cerita secara detail lagi dahsyat kot. Cuma insyaAllah Zara akan buat live esok. Zara promise esok. Esok ke? Esok apa ya? Esok Friday Friday kan, esok JPO aku tak ingat tarikh dah. Kan, Zara nak share macam mana Zara facing rejection daripada satu customer ni. Kan, sebab dulu Zara jual korset kau badan macam ni, tapi boleh jual. Tak apa, Zara akan cerita esok. Okay, so sebelum kata Zara end this session, jangan lupa share this video, share banyak-banyak. Okay, dan selamat menyambut Ramadan. Bye-bye. Sebelum berakhir, Zara cakap ni pun antara kata Zara punya collection Rizman Ruzaini. Zara buat style labo. Alhamdulillah, jangan lupa hari last day promotion. Okay, bye-bye.